Okey. Ini maksudnya aplikasi ni ialah apakah perkara yang kamu gunakan untuk nak mereka bentuk sesuatu objek. Okey, kamu nak lukis, sebelum kamu cipta sesuatu produk, kamu mesti buat lakaran dulu. Ya. Okey, ini contoh dia. Cikgu pakai buku teks sebab senang, nanti buku teks kamu memang akan gunakan. Ya. Okey, contoh. Contoh kamu dikehendaki melukis sebuah seutas jam tangan, ya. Okey. Untuk melukis seutas jam tangan, kamu kena kenal pasti dulu apa elemen, okey, apa prinsip yang akan kamu gunakan. Okey. Bermula daripada objek asas. Objek asas kejap lagi kita belajar. Okey, contohnya yang pertama, untuk melukis sebuah jam tangan, mula-mula kamu kena kenal pasti objek asas apa nak lukis jam tangan ni. Okey, objek apa ni? Yang ni. Nampak anak panah cikgu kan? Nampak. Bulatan kan? Bulatan yang ini. Ini apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Hexagon. Hexagon 6. Pentagon. Oktagon. 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 Oktagon ada 8 bucu. Ya. Okey, kemudian buat garisan binaan macam ni. Lakarkan bulatan. Bila kita sebut lakaran, bermaksud kita tak boleh pakai pembaris. Faham? Kita kena lukis freehand je, pakai tangan, pakai pensel je. Guna tangan, pakai pensel, lakarkan. Okay? So, kita dapat satu reka bentuk jam tangan. Ya. Dalam belajar reka bentuk dan teknologi ni, kamu kena banyak melakar dan melukis. Okey, inilah maksudnya mengaplikasikan prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, maksudnya kamu gunakan prinsip dan elemen yang kamu dah belajar dan lakarkan sebuah objek. Okey, kemudian sekiranya kamu nak nak melukis ataupun melakar sebuah reka bentuk, kamu kena ada perbandingan dulu. Ya, perbandingan contoh tadi, kalau kamu lukis nama produk jam tangan, kamu kena bandingkan elemen dan prinsip yang kamu gunakan. Okey, kamu ada guna garisan, kalau ada kamu tanda ada, kalau tak ada tak payah tanda ataupun pakai pangkah. Okey. Ini membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okay, next. Okey, bagaimana kamu nak pilih sebuah reka bentuk yang baik? Okey, kriteria reka bentuk yang baik. Okey, kriteria ni maksudnya apakah perkara-perkara yang perlu kamu pastikan supaya kamu dapat reka bentuk tu satu reka bentuk yang baik. Okey, dia ada 5 perkara. Yang pertama, kecenderungan inovasi. Maksudnya, produk yang kamu hasilkan itu perlulah unik dan boleh bersaing, berdaya saing di pasaran. Okey, contohlah kamu pergi mana Pergi nak beli barang apa? Kamu nak beli meja makan. Okey, mak kamu nak beli meja makan untuk rumah. Okey, kamu pun pergi kedai perabot. Di kedai perabot tu semua meja makan lah. Tapi ada satu meja makan tu yang memang menarik perhatian mak kamu nak beli. Sebab apa? Sebab apa agaknya? Sebab dia cantik, unik, ya. So, itulah maksudnya kecenderungan inovasi. Jadi unik, tak ada orang lain lagi cipta meja makan yang cantik macam tu. So, dia dapat bersaing di pasaran. Dialah meja makan itulah yang paling terjual banyak sekali sebab unik.
Okey, yang kedua creativity. Creativity ini ialah melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Okey, kreatif iaitu seorang yang mencipta sesuatu yang baru ataupun perbaiki fungsi produk sedia ada yang dapat memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsi. Contohnya apa? Dulu idea baru orang mencipta handphone, kan? Handphone dulu orang boleh apa? Call. Boleh call je, boleh telefon orang lain. Kemudian ada lagi orang yang kreatif, dia cipta handphone ni boleh ambil gambar, ada kamera, kan? Lepas handphone ada kamera, ada apa lagi? Zaman kamu pula dah canggih dah. Kamu lahir-lahir dah canggih dah. Ada kamera, dah boleh masuk internet. Lepas tu dah ada social media macam-macam. Itu maksudnya idea baru. Dah ada idea baru, setiap tahun dah ada perubahan. Kemudian apabila nak mereka bentuk sesuatu produk, pastikan reka bentuk kamu tu asli. Okay? Tidak meniru produk sedia ada di pasaran. Produk kamu mestilah lain daripada orang lain. Ada unsur-unsur simbolik, ada unsur emosi, ada unsur estetika, maksudnya ada unsur yang tidak dapat ditunjukkan oleh produk-produk yang ada di pasaran. Okay? Kemudian produk yang kamu hasilkan juga perlulah mempunyai kekuatan, kualiti dan keboleh pasaran. Maksudnya produk itu mestilah berkualiti, tak mudah rosak, tak mudah hancur. Keboleh pasaran ni maksudnya boleh dipasarkan, boleh bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran. Okey. Akhir sekali mestilah ergonomik. Ergonomik ni bermaksud satu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Okey, contoh kerusi, dia bagi contoh dalam buku teks kerusi. Okey, dulu kerusi macam mana? Kerusi kayu kan. Ada tempat duduk, ada tempat sandar, itu je. Kemudian ada kerusi plastik. Kerusi plastik sama juga. Tapi untuk memberi keselesaan kepada pengguna, okey, dia tambah dia punya fabric pada tempat duduk, ada tempat sandar, leher, ada letak tangan, kan? Lepas tu dah ada letak tangan pula. Boleh gerak, ada roda, boleh gerak sana sini. Jadi itu maksudnya ciri-ciri ergonomik, iaitu ciri yang memberi keselesaan kepada pengguna, pada pelanggan kalau nak jual. Okey. So, tadi kena ingat ada 5 kriteria reka bentuk yang baik. Kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran dan ergonomik. Okey. Next. Kita tengok membina objek asas. Okey, ini adalah contoh objek asas. Okey, yang pertama ni gambar apa ni? Segi empat sama. Segi empat sama. Kubus ke kuboid? Kubus, okey? Kubus. Kubus ni dia punya sisi dia ni semua sama. Sama saiz, itu kubus. Ni apa? Bola tu apa? Sfera. Yang ni? Yang ni apa? Piramid. Yang ni? Piramid juga, tapi piramid segi tiga, kaki sama. Yang ini? Apa? Bintang. Yang ini? Ini apa? Ada 5 sisi. Apa? Pentagon. Okey, bagus. Ni? Kuboid. Okey, kuboid panjang dengan lebar dia beza. Yang ni?
What? Bintang juga, bintang. Nah ini 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8 sisi. Octagon. Okey, yang ni? Cone. Cone. Yang ni? Ini ada 6 sisi. Hexagon. Pandai ni? Cylinder. Okey, yang ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa? Heptagon. HEP. Heptagon. Kalau hex ni 6. Okey, yang ni? Oval. Bola rugby kan ni? Segitiga piramid. Okey, so ni ada banyaklah objek asas, mungkin ada objek asas lain lagi ya. So objek asas ini biasanya dia berbentuk 3D lah. Dia kita nampak dia punya sisi dia semua. Okey, kemudian ini tak banyak cikgu ajar, ini sikit je. Okey, last sekali ialah ada lagi nak masuk ni kejap Allah, hilang pula dah tadi. Nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, next ialah teknik pembinaan objek. Okey, ada empat teknik pembinaan objek. Yang pertama, pembenaman. Pembenaman ni berlaku apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam objek lain. Masukkan objek lain, objek asas lain, masuk dalam objek lain pula. So nama dia pembenaman. Okey? Kalau zaman dulu belajar kemahiran hidup ni lebih kurang nama dia tanggam. Tapi kamu tak belajar. Dalam RBT, reka bentuk teknologi sekarang, kamu tak payah lagi belajar buat tanggam, buat kerja kayu, tak ada. Yang dalam RBT sekarang banyak melukis. Banyak melakar, melukis. Ataupun kalau kamu buat projek tu kamu hanyalah buat model ataupun mock-up, model olokkan. Kamu hanya buat model je lah. Okey, bukan daripada bahan sebenar. Kemudian yang kedua, pembuangan. Okey, pembuangan ni, teknik ini dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki. Okey, kamu buangkan bahagian yang kamu tak nak, sama ada kamu kerat, tebuk ataupun cungkil keluar. Ini pembuangan. Okey, yang ketiga, penyatuan. Okey, caranya dilakukan dengan mencantumkan dua atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman. Cantum je objek yang ada, kamu just gabungkan, cantumkan je. Cantum pakai apa? Pakai skru, paku, glue, rivet. Rivet ni pun sejenis pencantum lah. Kemudian penyatuan juga boleh dilakukan secara bertindih pada tempat yang sama atau pada bahagian bucu atau sebahagian saja. So kalau kamu main Lego dulu, masa sekolah rendah dulu ke main Lego, sekarang pun boleh main Lego. So ini namanya penyatuan. Next, yang keempat, peleraian. Peleraian bermaksud objek asas dileraikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Keluarkan objek asas yang ada supaya menjadi objek yang lebih ringkas. Ini sahaja.